الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka bahawasanya kamu telah beriman sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang iman ini Allah taala menyebut berkali-kali, menunjukkan iman itu suatu perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Bila gelar seorang muslim, pertama yang paling penting ialah beriman ataupun tidak. Hanya tidak cukup dengan mengatakan sudah cukup sebagai seorang muslim. Tak cukup tuan-tuan. Ya, mesti lengkap Islam, muslim, beriman. Kalau sekadar muslim tapi tidak beriman, tidak bermanfaat tuan-tuan. Jadi iman ini bukan diiktiraf oleh kita. Iman ni bukan diiktiraf oleh manusia. Manusia tengok orang semayang, puasa, dah beriman dah. Pergi masjid, mengaji, ni orang yang beriman ni. Apakah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai beriman? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ciri-ciri orang beriman. Allah taala yang bagi ciri-ciri ini. Dia bukan manusia yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi ciri-ciri itu. Yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ciri-ciri orang beriman. Ada ciri-ciri ini, maknanya dia beriman di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia, manusia tengok, walaupun tak beriman. Tetapi di sisi Allah Ta'ala kata, inilah orang yang beriman. Beriman ni bukan perkara main-main tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, mengaku beriman mudah. Semua orang mengaku beriman. Mana ada orang tak mengaku tak beriman? Beriman tuan? Tak. Mana ada gitu kan. Confirm orang ngakunya. Beriman tuan? Beriman lah. Ingat apa? Marah kita lah. Tapi ciri-ciri dia ada ke tak? Sebelum buat pengakuan ni ada tak ciri-ciri itu? Jangan asal mengaku tapi ciri-cirinya tak ada.
Contoh orang semayang. Semayang tuan, semayanglah, ingat orang kafir ke apa. Tapi dia tu tak ada ciri-ciri orang semayang. Mungkar buat terus. Akhlak tak jaga. Sifat mazmumah masih ada dalam diri. Kan? Sebab bila orang semayang ada ciri-ciri dia. Antara ciri dia apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang mencegah dirinya daripada sifat-sifat mazmumah dan perbuatan mungkar. Tapi sifat mazmumah masih bergelumang dalam diri dia. Perkara mungkar masih dilakukan terus walaupun sembahyang. Ya. Jadi beriman ini kata Allah, aku sendiri yang tentukan ciri-cirinya kata Allah. Maka aku jelaskan dalam Quran kata Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang beriman. Pertama sekali kata Allah Subhanahu wa taala orang beriman ini ialah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini satu kata Allah. Allah Taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kata Allah orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan nama Allah gementar hatinya, jiwanya gementar. Tengah seronok bersembang, tiba-tiba orang azan. Seronok rancak bersembang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdiam dia. Sebut nama Allah, takut, nak cakap tak berani dah. Malu dengan Allah, takut dengan Allah. Ini orang yang beriman, kata Allah. Ciri itu ada tak pada kita? Sebut nama Allah, gementar hati. Bila orang kata ni Allah Ta'ala tak bagi buat, tak berani nak buat. Tapi kalau masih jawab juga, Tuan jangan buat Tuan, dosa ni alah, bukan dosa besar pun, dosa kecil je pun. Apakah tu orang beriman? Apakah tu yang dikatakan sebagai orang beriman? Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Tengah syok niaga kan, waktu semayang masuk macam tengah goreng mi ni kan, ramai beratur depan ni kan, dekat 20 orang beratur depan ni nunggu mi kita. 2 tahun dia tunggunya mi kita tu kan, 2 tahun tak berniaga lah, orang pun dah ketagih mi kita tu 2 tahun. Tiba-tiba dengar-dengar kita berniaga kan, ramai lah orang datang berbaring tuan, dekat 20 orang, seorang RM6 dia sebungkus tu, 20 orang nunggu macam tengah syok goreng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak kata tuan-tuan sekejap lah, kita semayang dulu, lepas semayang kita goreng balik, macam boleh kata alah goreng lah dulu, mayang lambat lagi tu, isyak pukul 8 lebih, macam mikir tak kita 20 orang 6 kali 2 120 ni kan, siapa nak bagi kan, semayang dan lagi ni kan apa setengah boleh ikut kan, tak apalah goreng lah dulu. Macam mana? Apa kata orang beriman? Allah Ta'ala sebut dalam Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita memang mengaku kita beriman pada Allah, tapi apakah kita takut kepada Allah? Orang beriman kata Allah fala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada aku kata Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku ini dengan harga yang sedikit, yang murah. Kadang takut tuan-tuan, kerana jawatan, kerana pangkat, kerana gaji, kedudukan. Takut tuan-tuan. Takut kita nak langgar, takut langgar hak Allah tak apa, jangan langgar hak makhluk. Langgar hak makhluk kita risau kan, kena berhenti kerja macam kan, kena berhenti macam kena tukar macam. Tapi langgar hak Allah tak apalah, Allah Ta'ala Maha Pengampun kan.
Saya baru ni cakap tentang bab zakat lah kan. Saya tegur lah, zakat ni saya kata bagilah dekat asnaf. Dia pun tanya saya, asnaf mana Ustaz? Yalah, penuntut ilmu kan asnaf pada. Penuntut ilmu ni asnaf pada, layak dapat zakat kan? Layak lah. Adalah dia orang sembang. Dia kata apa? Ustaz, zakat ni ada polisi dia. Saya kata bukan zakat hukum ke? Bila pula zakat ada polisi? Zakat ni hukum. Bila dia asnaf, kena bagi dia. Bukan polisi. Ada polisi Ustaz. Apa polisi dia? Dia macam ni lah. Tuan nak belajar anak mana kat Mesir? Syarat nak dapat zakat mesti jidan. Tapi kan dia penuntut ilmu tu. Yalah, dia punya polisi mesti jidan. Sekarang dia dapat jahit, tapi dapat belajar kat Azhar, dapat jahit. Orang susah, layak tak dapat zakat? Layak tak? Layak lah. Tapi dia polisi dia jidan, maka tak layak dapat. Sebab dia mesti jidan. Tapi dia kan asnaf tu. Ustaz tak faham. Kita pula tak faham. Betul? Ustaz, yelah, kita orang ni makan gaji Ustaz. Tapi Tuhan suruh. Tuhan suruh bagi zakat ni. Bukan polisi. Allahu Akbar. Kan? Macam beriman ke tak? Boleh beriman ke tak? Kan? Saya ceritalah hari tu baru-baru ni, orang tanya saya, Ustaz, anak saya nak belajar lah Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya tak mampu Ustaz. Kalau saya mohon zakat, boleh tak? Saya kata, tuan tak boleh lah. Habis tu, anak tuan boleh. Oh, anak saya boleh mohon. Dia pemohon. Tapi, dia pergi-pergi, dia kata, dia syarat dia, polisi dia mesti jidan. Dia cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, anak saya jahit. Dia mesti jidan. Apakah zakat mesti jahit? Mesti syarat dia itu. Zakat ialah penuntut ilmu. Dia punya asnaf. Ada tak polisi dia, tuan-tuan? Siapa nak tanggungjawab ni? Allahu Akbar. Tapi beriman pada Allah. Kan? Bukan beriman pada polisi ni. Kan, tuan-tuan? Ada lagi sedap. Pergi belajar dulu, nanti dah dapat result, hantar, kita bagi zakat. Nak pergi, duit tak ada, macam mana nak zakat? Duit. Contoh, tuan nak pergi belajar ke Mesir kan? Tuan susah ni, mak ayah susah. Jadi apa jalan yang paling senang? Mohon zakat lah. Masa tu PTN tak ada, zakat ada. Kita mohon zakat. Dia pun kata, tuan, dia macam ni polisi dia. Tuan kena pergi sana dulu, belajar dulu setahun, nanti dah peksa, dapat result, hantar kat kita. Tak, saya nak pergi ni macam mana? Pergi dulu. Ini bukan belajar belakang dapur rumah. Buka pintu, tak belajar. Atau tiket kapal terbang boleh hutang dulu. Boleh tak saya hutang dulu, saya nak beli tiket nak pergi Mesir, nanti dapat zakat so saya bayar. Boleh ke tu? Ada peluang ke tu? Tu macam mana? Allahu Akbar. Saya kata, nak bagi zakat ikut polisi, nak bayar zakat ikut hukum. Pelik tak? Siapa tak bayar zakat pada amil yang dilantik, asal pada pusat zakat, zakat tu tak sah lah. Tak sah. Itu hukum. Hukum mana ambil tu? Ambil bayar, bagi zakat pada asnaf pula, apa hukum lah? Dia tak ada hukum, dia polisi pula. Mabuk betul. Ini rakam ni kan, ni live ni kan. Ini kau dengar pusat zakat marah dia kat aku ni. Tapi bukan, saya tak sebut negeri mana kan. Saya cerita bab zakat lah kan. Betul tak tuan? Atau salah saya cakap ni? Hukum. Tapi nak cakap benda betul ni, gaji, pangkat, kedudukan. Walaupun ayat Allah Subhanahu wa taala bagi zakat.
Tapi kita kata kita beriman pada Allah, atau kita bohong Allah? Ha? Kita bohong Allah Ta'ala. Kau takut ke aku, kau takut ke manusia, kata Allah. Kan? Ni tuan-tuan, simple ya masalah ni pun kadang-kadang. Nak tengok kita ni beriman ke tidak, Allah Ta'ala uji kita. Pegang satu jawatan, pegang satu kedudukan, berani ke tidak kita menegakkan agama Allah. Kan? Nanti tak boleh ngajar pula, nanti nak cakap tak boleh ngajar macam mana? Kan? Nanti tak boleh ngajar macam mana nanti? Langsung tak dapat ngajar nanti, langsung tak payah. Langsung elok-elok menyuap tepat, langsung nyerong. Allahu Akbar. Ini satu kata Allah. Kan? Satu. Ciri utamanya kata Allah ialah takut kepada Allah. Tidak berani melanggar apa-apa pun larangan Allah. Sama ada larangan tu walaupun sekecil mana pun, tak berani nak langgar. Tapi kalau masih boleh jawab lagi tu, maknanya masih tak beriman lah, kan? Mayanglah tuan, kan? Alam, semayang pun belum tentu masuk syurga. Kau yang semayang pun belum tentu masuk. Tapi ini perintah Allah. Dirikan salat, aqimus salat. Memanglah, tapi tunggulah. Kau ingat kau semayang dah tentu masuk syurga kau? Dia lah nanya kita, kan? Tapi tu ngaku beriman. Macam mana? Tengok engkau yang baik pun tak dapat pergi Mekah. Tengok aku yang jahat ni pun boleh pergi. Tengok. Engkau yang tutup aurat pakai tudung labuh pun tak dapat pergi. Kau tengok aku walaupun tak bertudung, Allah panggil aku. Kau nampak? Ayat tak boleh belah, kan? Sebab tahun ni pergi haji pun dia bukan macam raya kat pergi haji ni pun. Tiba-tiba raya, tiba-tiba dapat pergi haji. Raya pun pening kan. Itu tiba-tiba raya kan. Terkejutlah tuan-tuan kan. Sekarang ni lah tiba-tiba dapat pergi haji, pun terkejut juga. Itu yang kita risau kan. Yang kita tak risau, tiba-tiba meninggal. Itu tak risau. Tiba-tiba meninggal kita tak risau. Yang kita risau, tiba-tiba raya. Raya rendah satu negara pasal apa tiba-tiba raya kan. Eloklah dapat raya cepat, alhamdulillah. Kok lambat raya pun marah juga. Tahulah dia tak nampak nak bulan, tak tahulah bila nak raya pun marah juga. Cepat pun marah kan. Ni ramai dapat pergi haji terkejut ni. Haji tiba-tiba nama dia. Ialah hari tu dia dah daftar dapat pergi kan. Pergi lepas dia punya peringkat kedua, saringan kedua dia, bila dia buat cek darah, kencing manis ke darah tinggi, tengok tinggi darah dia 8.3. Dah dapat tapi haji, tapi darah tinggi pula 8.3. Arab Saudi nak 8.0 kan. Dah tak boleh pergi, reject. Suami isteri, tengok suami pula darah tinggi 8.3. Bini lepas, bini pula pergi, laki pula tinggal. Yang ini pula laki pula lepas, bini pula tinggal. Jadi dia ambil lah muda-muda kan ni. Muda-muda yang tak pernah pergi haji, yang tak pernah pergi umrah. Kan? Baru ni ramai yang mesej saya lah, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kenapa tuan? Saya tiba-tiba dapat pergi Mekah ni. Alhamdulillah, syukur. Memanglah Alhamdulillah Ustaz, tapi satu apa pun tak tahu ni. Lepas saya tanya, tuan nak buat haji apa? Tak tahulah. Dia kata, haji apa yang paling senang Ustaz? Saya kata yang paling senang haji badal lah. Orang buat kita duduk. Yang paling senang saya kata haji badal. Tunggu meninggal nanti orang buatkan. Tak Ustaz, dia kata saya dapat pergi ni, kata dia, haji apa paling senang? Saya kata banyak orang Malaysia ni buat haji tomato lah kan. Haji tomato boleh senang kali kan. Haji tamatok lah kan, tapi kena dam lah. Saya kata tu je lah kan. Banding haji ifrat, banding haji kiran. Tapi sebenarnya haji itu semua senang pun kan. Tapi ialah paling senang kalau orang Malaysia suka buat haji tomato tu lah kan. Sebab dapat rehat banyak lah kan. Buat umrah lepas tu relax, tanggal kain ihram, dah shopping, jalan, makan, minum, ziarah habis semua dah. Besok hari ke-8 sok betul lah ke Mekah pula kan, ke Arafah pula kan. Saya macam mana Ustaz dari tamatok tu? Dia nak baca tamatok pun dia tak tahu juga. Sudah.
Habis tuan nak pergi ni macam mana sampai tak tahu ni? Saya tak pernah pergi umrah, Ustaz. Tak nampak. Memang tak nampak lah, kau tak pergi. Mana nak nampak? Kau pergi sok baru nampak. Tak nampak cara nak buat ni, Ustaz. Saya pun, tu saya kata kat dia orang, sepatutnya haji ni ilmu yang fardu ain. Semua orang ada niat nak pergi Mekah, nak pergi umrah, pergi hajian. Semua tu ilmu fardu ain. Pasal apa tak nak buat kuliah manasik haji dan umrah? Kenapa nak tunggu kursus? Kenapa nak tunggu kursus? Kenapa tak nak buat manasik haji dan umrah? Ini fardu ain, ini bukan pergi mantin lengging ke Seremban dah. Ada rukun, ada syarat, ada wajib. Ini kalau batal ternyayun tuan, beribu tahu. Memanglah orang tak tahu kita batal tuan. Balik tentu orang panggil haji ke. Sampai ke airport KLIA, orang tampak kelibat kita apa panggil, "Ji!" Kita pun, takkan nak kata tak sah. Takkan nak kata lagu tu. Takkan nak cakap lagu tu. Komen lah. Dia lambai panggil haji, kita pun, apa lagi angkatlah tangan. Ji! Sabar, nak keluar ni kan. Memang lah. Tapi batal haji mana orang tahu. Dapatlah gelaran haji, balik dah tentu-tentu orang panggil haji punya. Pak tak panggil haji, mampus tak nyaut. Mi. Kan, Mami ni kan, sejak dia balik Mekah, pekak betul dia tengok. Langsung tak nak menyaut dia. Azan, baru ni aku jumpa dia kan. Panggil 3-4 kali aku jerit, buat bodoh dia. Dia dah haji, panggil lah. Haji Mi. Baru dia pusing. Aku ingat kau panggil orang lain. Aku mana tahu. Aku ingat kau panggil orang lain tadi kan. Dah balik haji pula macam tu. Taklah, sekarang aku dah haji. Kau panggil haji. Dulu boleh lah, Mi. Tak apalah, ni aku dah haji 10,000 habis. Tiba-tiba, Mi, aku buat bodoh lah. Dia panggil orang lain kot. Mi, bodoh. Haji Mi. Tak dengar tu. Kau panggil aku lah. Aku ingat kau panggil orang lain. Sebab tadi kau panggil Mi je, mana aku tahu. Nampaklah kan. Tapi haji macam mana? Kan? Sampai tak tahu nafar awal, nafar sani, tahlul awal, tahlul sani. Kan? Saya tanyalah, tuan buat haji tamatok lagi senang lah. Haji tamatok tu apa Ustaz? Haji tomato lah saya kata. Haji tomato. Haji bersenang lenang. Macam mana tu Ustaz? Saya pula berwhatsapp dengan dia. Duduk WhatsApp. Saya kata, setiap haji tamato senang. Dari sini, kalau kau masuk Mekah pun tak ada masalah, masuk Madinah pun tak ada masalah. Kau tengok penerbangan kau tu. Kalau dia kata dia masuk Jeddah, terus pergi Mekah, makna kau buat haji tamato, tapi kau kena pakai kain ihram dulu. Dekat sini lah, pakai kain ihram aja. Jangan pakai kain selendang tu. Selendang tak payah pakai dah lagi. Nak buat apa pakai pula? Ini aku kadang-kadang pakai kain ihram pasal mentang-mentang nak buat ni, nak masuk Mekah terus nak buat umrah, pakai kain ihram, pakai selendang, sampai ke airport tu kejap tanggal sana, kejap terbuka sini. Badan kok cantik tak apa pula tu kan. Tanggal sana, tanggal ke sini kan. Apalah masalah, pakai je lah kain, lepas tu pakai je lah jubah dulu. Bukan niat lagi pun, bukan sampai kat miqat lagi pun. Pakai je lah jubah, pakai kain ihram, yang kain selendang simpan dalam beg. Pakai jubah. Sampai lang kapal terbang nanti dah sampai Qanum Manazil, tanggal jubah selendang. Ini saya tengok selendang basah rambut, tertinggal jatuh. La ilaha. Dengan beg sandang lagi dengan kain. Saya kata nanti lang kapal terbang, dia akan bagi tahu hazal miqat. Kat sini miqat. Kita pun niatlah lang kapal terbang tu jangan turun lah. Kau nak turun ke mana kan? Jangan kau terjun mula. Duduk lang kapal terbang tu je. Kau niat ihram umrah. Bukan niat ihram haji, umrah dulu. Haji belum. Nawaitul umrata dulu, bukan haji.
Turun sampai di Jeddah, naik bas. Sampai duduk hotel, batak letak barang, nanti buat umrah. Pusing lah, 7 pusing tu. 7 pusing. Apa nak baca Ustaz? Apa yang kau ingat? Oh, tapi dia ada bekal buku Ustaz. Tak payah tengok buku tu. Kau bukan nampak pun. Orang dah lah ramai, mata tak nampak. Bila masa nak tengok? Bila masa nak baca? Ni ibu-ibu ni kadang-kadang dengan mata tak nampaknya. Lepas tu pegang gantung buku kat tengkuk tu. Baca. Mutawifnya sana, dia ke situ. Lepas tu dah kelang kabut. Mana pula jemaah aku tadi? Dah hilang pula dah. Yang laki pula pegang bini. Last sekali orang lain dia pegang. Bini dia dah hilang. Aku tak payah pegang, tak payah baca buku tu. Apa yang ngapal aja lah. Qul huwallah, baca je qul huwallah 37 kali pusing tu baca tu. Kau tak ada baca lain ke? Tak ada itunya. Kan? Itu yang dia hafal. Adalah satu cerita kan. Dia ada 2 bini tau. Bini dia nama Hasanah tau. Nama dia bini Hasanah kan. Baguslah nama bini dia. Yang seorang lagi nama Khadijah. Tapi dia hafal doa itu je lah dia hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 7 pusingan tu. Jadi bini yang pertama ni, yang Khadijah ni, dengarlah. Abang ni si Hasanah aja. Saya doa saya bila? Doa yang saya punya bila pula? Asyik mentang-mentang lah Hasanah bini muda, abang sebut dia je. Saya? Kan? Jadi tuan-tuan, apa yang hafal? Saya tak hafal apa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim je hafal. Itu pun tak habis. Bismillah aja. Baca bismillah je lah pusing 7 kali tu. Lantak bila. Bismillah. Bismillah. Kau tak ada wirid lain nak baca? Ini je yang aku hafal setakat ni. Punya banyak lagi tak hafal. Tak hafal ni je. Baca. Besok dah pandai, dah sudah buat yang wajib, settle kan? Selesai. Nanti kita pergi hotel, kita cam mana hotel kita tu, hotel nak balik, ni masjid tu. Tahu dah jalan balik, tahu dah jalan datang kan? Tahu dah pergi mana kan? Barulah kita buat sendiri yang betul punya. Nak pegang buku, peganglah, kita buat seorang kan? Lantak bila lambat pun baca, pusing. Bacalah sebab dah tahu. Ini hari pertama di bantainya baca buku. Allahu akbar. Dah habis umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Dah selesai, balik hotel. Dah boleh tanggal kain ihram. Apa lagi? Macam biasa lah. Semayang, pergi masjid, ayang, tunggulah kerja. Nak buat apa lagi dah? Tak ada apa nak buat. Buat umrah, tawaf sunat, tu lah. Sampai ke 8 besok saya kata, hari ke 8 besok hari tarwiyah dia panggil. Hari nak bergerak daripada hotel nak pergi ke Arafah. Wih, susah juga Ustaz ni kata dia. Apa yang susahnya saya kata? Pakai ihram balik, mandi ihram balik, ke sembahyang sunat ihram, lepas tu kamu mikat dekat hotel tu, bukan mikat dekat Bir Ali. Sepatutnya kau mikat di Bir Ali, tapi oleh kerana kau mikat di hotel, kau kena bayar dam mutamattu' sebab lajak mikat. Niat di mikat tu hukumnya wajib haji. Dia bukan rukun, kau rukun batal. Wajib haji, kau kena bayar dam. Nanti kalau bayar dam, dah bayar dam nanti kau pergi bergeraklah pergi Mekah, pergi Arafah. Duduk dari Arafah, wukuf di Arafah. Sampai di Arafah, lepas tu malam tu nanti kau pergi mabit di Muzdalifah. 9 Zulhijjah, mabit. 10 hari bulan, hari raya saya kata, hari raya apa kau buat? Kau mabit di Mina nanti, lepas tu kau pergi melontar. 7 biji je. Jangan banyak-banyak pula. 7 je. Yang kau mabit kat Muzdalifah tadi tu, kau pungut 70 biji batu. Lebih tak apa, jangan kurang. Itu tanya pula, boleh tak saya bawa batu sungai daripada sini? Saya kata, kau bawa lah batu mana pun jadi batu. Jangan kayu kau bawa, batu. Kau nak pungut batu sungai cantik 70 biji pun tu pungut. Nanti kalau orang buat terbang tanya, ni apa ni? Batu. Nak buat apa ni? Nak melontar. Apalah batu sini kau bawa? Sana tak ada batu kau. Sana batu tak cantik, sini cantik punya batu. Saya nak baling yang paling cantik punya batu. Sekati kau lah. Baling 7 biji. Melontar bukan baling, bukan membaih dah ni 9 kata. Melontar ni sana. Bismillah, Allahu akbar. Sana batu. Ini. Bismillah Allah. Kalau yang macam ni, ini nuju lambu.
ayah. Melontar. Lepas tu tanya pula, Ustaz, perlu ke kena tiang tu? Tiang mana? Tiang batu tu. Pasal? Sebab dia kata kita nak lontar syaitan. Syaitan tu duduk kat tiang tu. Apa kebangang nak syaitan tu? Situ yang kau duduk pasal. Dah tahu orang nak tuju situ, kau duduk situ. Bangang lah kau. Tu mana syaitan tu bodoh tu. Dah tahu tu tempat melontar, syaitan pergi melekap ke batu tu. Kau tujulah aku. Apa bodoh ni? Tak ada. Yang dia suruh melontar tu bukan syaitan. Dia suruh melontar. Ni, karat-karat jiwa. Kotoran-kotoran hati pergi lontar. Tinggalkan kat situ. Tinggalkan, bersihkan. Kat situ orang nak melontar ni, orang yang dah lepas haji ni, dia putih bersih. Lepas melontar buat apa? Tahallul dia panggil. Tahallul awal. Tahallul asghar dia panggil. Apa yang boleh? Semua boleh. Illal jima' dia panggil. Yang tak boleh apa? Hubungan suami isteri je. Yang lain okey. Lepas tu hari 11, 12, 13 pergi melontar 21 biji batu. 7 Jamratul Aqabah Ula Wusta, 7, 7, 7, 21. Kan? Pergi melontar. Kalau nak balik Mekah pada 12 hari bulan, maknanya dipanggil nafar awal. Nafar awal ni sampai 12 sebelum tenggelam matahari. Pada 12 hari bulan kau kena keluar daripada Mina, balik ke Mekah. Tapi kalau kau duduk juga lepas tenggelam matahari, kau kena habiskan nafar sani, iaitu 70 biji batu. 63 batu lagi. Maknanya 21, 21, 21, 63. Habis hari ke-13, balik ke Mekah buat tawaf ifadah. Tawaf, sa'i, lepas tu tahallul. Selesai dah kerja haji. Lepas tu dia kata, oh senang Ustaz Senang lah. Pasal aku terang ke kau. Tadi nampak macam susah. Tadi aku belum terang lagi. Ni aku dah terang. Lepas tu dia kata, okey lah Ustaz, yakinlah ni. Boleh buat. Nampak macam senang. Apa dah susah pula? Saya kata kat tabung haji, lain kali dah kita kena buatlah kuliah manasik haji dan umrah ni. Contoh surau ni ada. Tabung haji datanglah jumpa. Siapa pengurusi surau? Tuan, saya nak minta 1 malam dalam seminggu boleh tak? Buat apa? Saya ni bertabung haji. Saya nak buat kuliah manasik haji dan umrah. Ustaznya saya yang cari, ustaznya saya yang bayar. Saya nak pinjam tempat aja. Duit api air kami bayar. Kan? Sebulan 4 kali lah malam tu. Contoh malam ni. Malam ni boleh tak? Kosong tak? Kosong. Saya nak 4 minggu ni kami punya. Tabung haji yang hantar ustaz uruskan semua-semua. Dan kami akan bagi tahu sekitar ni pengajian kuliah manasik haji dan umrah ada di surau Abu Bakar As-Siddiq. Sila tuan-tuan datang. 2 minggu lagi nak pergi, besok orang dah faham semua. 2 minggu tu baru buat kursus perdana, praktikal. Ini dah buat kursus haji 14 minggu. Seminggu untuk orang perempuan, seminggu untuk kesihatan. Lepas tu datang lagi 12 minggu ni. Minggu pertama semangat dah datang. Minggu kedua cucu pula balik. Tapi kata ni hari minggu ni cucu pula balik. Hari ni dia kata tak dapat nak pergi. Betul? Minggu ni cuti lah. Minggu sekali lagi besok cucu pula berkhatan. Aduh. Minggu sekali lagi lutut lah nak tanggal. Itu gini dapat pergi 5 minggu. Lepas tu kursus haji intensif. Lepas tu haji perdana. Itu nak pergi haji. Itu nak pergi haji. Macam mana tuan? Dan saya kata sepatutnya hantarlah tempat-tempat rujuk. Ini buat ibadat ni bukan main-main. Hantarlah ustazah banyak ni. Ustaz banyak ni. Berapa orang haji tahun ni? 14,000. Hantar 1,000 orang ustaz, 1,000 ustazah. Jaga yang 14,000 ni. Pantau dia orang macam mana tawaf, macam mana sa'i. Sebab kalau batal nanti tahun depan nak kena pergi, ada ke duit dia? Kan? Tapi dia orang tak nak dengar cakap saya. Ustaz cakap pandai lah. Yalah aku cakap lah, bagi pandangan kau nak ikut. Kalau tak nak ikut kau punya pasal lah. Kan? Saya kata hantar pegawai tabung haji ramai-ramai pun nak buat apa? Orang ada masalah hukum nanti nak rujuk ke siapa? Kat pegawai tabung haji. Macam mana ni tu haji? Cari ustaz. Ustaz mana ustaz? Ustaz tak ada. Berapa ramai ustaz? Tadi nampak macam ada ustaz. Bila? Tadi tak tahu ustaz bila. Ustaz ni apa orang kau hantar? Ramailah tempat rujuk. Ni nak buat ibadat, ni bukan main-main. Ini masalah rukun, ni masalah wajib.
Bila orang tak confident, akan rujuk pada ustaz. Saya dah buat tadi ustaz, tapi tak tahu sah tak sah. Saya nak tanya ustaz, tadi ni ada masalah sikit saya buat. Ustaz terangkanlah. Kena buat balik semula. Tuan-tuan, sepatutnya macam itulah. Sebab ini ibadat, ini bukannya main-main. Ini bukan semayang. Kalau semayang kat sini tak apa lah. Batal ulang balik, tak ada masalah. Kan? Tapi nak macam tuan-tuan, tapi tak apalah. Itu tabung haji lah punya kerja lah, tak apalah. Kan cakap lebih-lebih kan marah pula dia. Tapi nak takut dia marah pun, kenapa nak takut? Orang beriman nak takut buat apa? Tuhan kata, fala tahsyaunas wakhsyauni. Kan? Saya cakap ni benda betul kan? Sebab orang nak buat ibadat, bukan nak main-main. Jangan sampai orang buat haji hanya dapat gelaran haji tapi hajinya tak sah. Jangan sampai orang buat haji tiba-tiba dia balik kena dam. Tak bayar dam dan sebagainya. Dia tanya kawan dia, aku tadi rambut gugur lah selai. Oh, kena kambing seekor. Ya ke? Dam lah kambing. Oh tu, kambing apa? Nak macam mana? Dah jatuh rambut. Kalau dua lay 2 ekor. Kalau luar satu kepala, satu reban lah kambing. Tanya kat kawan-kawan pun tak tahu. Dia pun dengar-dengar je. Satu rambut, seekor kambing. Dia pun pegang. Kau jaga baik kambingnya seekor. Oh ya ke? Ya. Kawan tiba-tiba jatuh lah rambut selai. Dia kata kalau mencabut, kalau jatuh macam mana? Kalau dia jatuh sendiri jam. Dam juga. Mampus lagu tu. Rambut dia memang gugur. Kan? Dia tak sikat pun gugur. Macam? Dia tak usik pun gugur rambut tu. Macam? Hari-hari kambing. Mampus. Balik jadi papa ke dana kawan tu. Mana pergi duit? Bayar dam hari tu. Kan? Jadi tuan-tuan macam mana tuan? Itulah api mengaji bab haji umrah ni. Ini pertama. Yang kedua, kata Allah Taala. Ciri orang beriman ni apa? Allah Taala sebut dalam Quran, alladzina yuqimus salah, alladzina yuqimunas salah. Satu, orang sembahyanglah, satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat tu pula orang beriman ni khusyuk. Kita sembahyang macam mana? Khusyuk tak? Atau sembahyang kita berjalan? Jasad dia berdiri sini, kita pergi berjalan. Kan? Berdiri jasad sini, pejam mata, rupa dia jalan sampai ke Seremban. Mantin, pajam, balik nilai. Dan nak salam baru balik. Baru datang surau ni. Kan? Punya lama berdiri tu rupa berjalan. Nampak macam khusyuk ni. Khusyuk terus sembahyang, kau tengok mata pun pejam je. Tapi berjalan. Kan? Semayang orang beriman ni, ciri-ciri orang beriman ni semayang dia khusyuk. Khusyuk ni panjanglah perbahasan ulama. Bukan khusyuk ni tuan-tuan sampai tak dengar apa. Tengah semayang orang main mercun sebelah. Pam, mercun bateri tu lah. Pedas ni tu kan. Dia semayang lelek. Betul orang tanya, kau tak dengar ke orang main mercun? Aku khusyuk sangat. Dia kata langsung tak dengar. Itu pekak, bukan khusyuk bang. Telinga punya elok. Telinga panjang indera elok semayang. Orang main mercun sebelah tak dengar. Pasal khusyuk sangat. Itu pekak. Itu bukan khusyuk tu. Letak beg duit depan. Orang ambil buat tak nampak kan. Kau tak nampak kau ambil? Tak nampak, khusyuk sangat. Hanya orang buta je yang tak nampak tu. Kalau mata celik macam ni, orang ambil duit tak mampu. Tak berhenti sembahyang, cubalah. Apa? Khusyuk ni lain penafsiran dia. Bukan khusyuk tak dengar apa. Tak nampak. Mana boleh panca indera elok-elok, mata elok-elok nampak, tengah sembahyang tak nampak. Buta tu. Kan? Ciri yang kedua kata Allah, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Ini ciri yang kedua. Sama ada solat wajib ataupun solat sunat, tak kisahlah. Ada tak dua ni? Pertama tadi takut pada Allah. Kedua ni khusyuk dalam sembahyang. Ada? Tuan-tuan sendiri jawablah. Di tuan-tuan, mana saya tahu. Saya pun tak boleh kata tuan-tuan tak khusyuk. Mana saya tahu. Kan? Saya mana tahu tuan-tuan kata khusyuk tak khusyuk. Mana saya tahu. Nampak gaya macam khusyuk, tapi tuan-tuan tak khusyuk, mana saya tahu. Itu urusan tuan-tuan dengan Tuhan. Tapi nak bagi tahu ciri orang beriman, sembahyangnya khusyuk. Kalau tak khusyuk, hati-hati.
Semayang elok-elok kan. Bab semayang ni pun banyak tak faham ni kadang-kadang kan. Semayang ni banyak hukum tuan-tuan, tapi kita tak belajar pun betul-betul bab solat ni. Kita ingat kita dah okey dah solat kan, rupa-rupa tak okey lagi kan. Dua. Ketiga kata Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri yang ketiga kata Allah, Allah Ta'ala sebut orang yang beriman juga ialah senang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu, malahan bertambah keimanannya bila dengar ayat Quran. Kita dengar ayat Quran macam mana? Seronok tak dengar orang baca? Tak payah baca lah, suara dah tak sedap. Jangan cakap lagu tu. Dia baca ikhlaskan Allah Ta'ala, sebutan makhrajnya betul. Suara tak sedap tu cerita lain. Suara sedap tak sedap itu masing-masing tuan-tuan. Dia perkara yang subjektif ni tuan-tuan, kita tak boleh bahas. Cantik tak boleh bahas tuan-tuan. Pergi tanya orang bini kita, bini aku cantik tak? Tak padan dengan kau, dia kata kan. Kau punya handsome dapat bini macam ni. Kau ni kelabu mata ke apa? Punya ramai perempuan cantik lagi, ni yang kau kata cantik. Kita mampus dia kata cantik kan. Kita tengok bini kita mampus dia kata bini tu cantik, paling cantik lah kan. Pasal tu kita suka kat dia kan. Datang orang kata, Ji, aku tengok kan kau ni rabun ke Ji? Kenapa? Kau punya handsome bini macam ni. Apa kau ni Ji? Kau cakap elok. Bini kita tu kita rasa paling cantik. Kita tengok bini orang, haram tak cantik. Orang tu kata mampu dia cantik. Tak boleh. Sedap ni tak boleh kata tuan. Kita kata orang Sudan masuk musabaqah, kita nentu kena. Tak ada harapan mana. Ini confirm kalah. Kita jadi juri. Orang Sudan mampu dia kata paling sedap ni. Pasal tu dia masuk tilawah, masuk musabaqah kan. Satu Sudan tu dia seorang pak masuk musabaqah tilawatul Quran peringkat antarabangsa tu. Satu Sudan tu dia seorang. Makna dia lah paling sedap. Dapat kat kita, tak payah masuk lah dia ni. Kita kata tak payah masuk. Asal? Kalau aku jadi juri pun confirm sidat-sidat 5 dapat ni. Pas 100. Orang Sudan kata, aku pun pelik macam mana boleh kalah, suara punya sedap macam ni. Orang Sudan pelik bila orang dia kalah, dia pun pelik tu. Satu Sudan pelik, aku pun heran macam mana orang aku ni boleh kalah, suara punya sedap. Dia kata sedap kan. Kita yang dengar ni mampus tak sedap. Dia dengar orang kita baca pula, tak ada ni. Confirm orang kita bisa menang. Tak boleh. Tak boleh tuan. Bila orang baca Quran tuan tak boleh kata tak sedap lah, tak itu lah, tak. Kalau tak betul dia suruh tajwid silakan. Tapi dia suruh sedap tak boleh. Macam mana bentuknya tak kisahlah. Telinga masing-masing. Kan? Macam mana kita nak kata dia sedap tak sedap? Imam ni baca sedap, imam ni tak sedap. Asal kata dia tak sedap? Tak sedap lah. Pasal apa kata tak sedap? Bagi tahu aku. Kan? Ada dia kata Imam Masjidil Haram baca tak betul. Kau agak-agak. Tu Imam Masjidil Haram baca tu banyak salah. Ombui. Kau nyalahkan dia. Kau biar betul baik. Imam Masjidil Haram dia katanya baca tak betul kan. Kau agak-agak lah. Kau dia dengar kau baca lagi haru biru. Belum baca bismillah lagi pun dah salah dah. Sila-sila tak boleh baca langsung. Jadi sedap tak sedap itu bukan ukuran dia. Bacaan dia betul tak betul? Betul, alhamdulillah. Tajwid kena, makhraj kena, cukup. Suara tak sedap tu cerita lain. Tapi sedap, memang bacaan dia memang betul. Siapa kata baca Quran ni walaupun tajwidnya kena, suara tak sedap, kita telah menghina Quran ni. Kita jangan hinalah dia. Alhamdulillah rajin kau baca, pandai kau baca Quran. Jangan pergi belakang. Kau baca okey, suara je tak sedap, sakit telinga aku dengar. Mai baca suara kau sedap sangat. Jangan komen kan.
Tempat saya kadang-kadang ada juga orang komen imam ni baca tak betul. Okeylah, tak mana tak betul? Banyaklah ustaz. Yalah, tak mana. Saya pun tak pandai lah. Tak pandai macam mana kau tahu dia tak betul? Dia orang lah cakap. Siapa dia orang tu? Adalah. Kau panggil dia orang tu jumpa aku. Nak apa ustaz? Nak suruh dia jadi imam lah pula. Dia kata jangan suruh lah ustaz. Dia boleh lebih kuat saya je. Sama cakap. Tapi kau komen imam. Saya cukup pantang. Saya cukup marah tuan. Kalau kau tak pandai jadi imam, kau jangan komen imam tu. Imam tu walaupun dia tak pandai, dia boleh jadi imam. Tak boleh, alhamdulillah lah kan. Ini kau dah tak boleh, kau komen pula imam tu baca tak betul. Kau jadi imam lah. Tu saya kata, saya pun pernah tuan-tuan kena komen, bukan jadi imam. Satu hari orang suruh saya buat tahlil arwah. Ustaz, boleh tak tolong buat tahlil? Saya kata, imam mana? Imam tak ada ustaz. Tapi saya bawa buku tahlil, buku Yasin dalam poket. Standby dalam poket ni kan. Ada dalam poket ni. Standby. Memanglah kita bukan semua nak hafal, tuan-tuan kan. Tuan-tuan walaupun ustaz enggak semua hafal. Ustaz pun banyak tak hafal, banyak benda lain dia nak fikir. Jadi saya bawa buku tahlil kan. Hari tu rumah datang jumpa saya. Ustaz, boleh tolong buat tahlil tak? Oh sudah, aku cakap. Aku pula disuruh ni kan. Kan kau tak buat, dia katanya aku Wahabi pula. Aku pun bolehlah tuan. Saya pun keluar buku tahlil ni. Adalah orang sebelah ni. Dia pun tegur, ustaz pun tak hafal tahlil ke? Tak hafal tuan, tapi kalau tuan hafal tuan buatlah. Aku simpanlah buku ni. Pasal dia dah komen aku kan. Ustaz pun tak hafal ke? Kan? Dia kata, macam mana ustaz tak hafal? Sedap dia balun aku kan. Aku geram tengok dia kan. Cakap dia ni nak kena dengan aku ni kan. Aku bawa buku, kau tak bawa. Tuan hafal ke? Tuan hafal, tuan buatlah. Saya memang tak hafal. Saya pun tak hafal. Habis tu, kalau tuan dah tak hafal, dah tak tahu, bodoh, duduk dan diam. Saya, pasal saya dia bawa buku tuan. Bodoh-bodoh saya pun ada buku. Tuan dah lah bodoh, buku pun tak ada. Kat situ je aku taruh dia. Kat situ je aku taruh. Habis kau pun tak hormat aku. Aku duduk sebelah selamba je kau bedal aku. Balik musim tak hafal kau. Berdesing telinga, kembang telinga kejap. Tapi aku ada buku, aku geram lah kan. Kau taji aku depan orang ramai. Aku hafal je, bukan tak hafal. Tinggal lagi ada buku ni. Kalau terlupa sikit-sikit kan boleh tengok. Buku adalah alasan. Ini dia kepisaan aku. Balik musim pun tak hafal ustaz. Aku punya telinga kembang. Aku pun tunggu lagi kau bagi bola tanggung kan. Kau nak kena dengan aku. Tuan apa, tuan bacalah, buatlah. Saya pun tak hafal. Kalau dah tak hafal, bodoh. Dah pasal buku pun tak buat, duduk dan diam. Biar saya buat sebab saya ada buku. Langsung tunduk. Sampai ke sudah. Lepas tu aku test lagi sekali. Dah habis-habis, aku nak baca doa. Tuan baca doa. Saya tak hafal doa tuan. Ngeleng kan. Baca. Maknanya sampai bodoh sampai habis lah ni saya kata. Biasa baca. Aku pun pegang buku. Aku cakap, kau kan dah tak boleh. Kau komen lagi buat apa? Dia dah boleh jadi imam. Alhamdulillah kau jadi imam. Dia boleh jadi Bilal. Alhamdulillah kau boleh jadi Bilal. Kita jangan komen lah. Kita kata, macam mana jadi Bilal, suara pun tak sedap. Kau sedap suara kau jadi Bilal. Ada Bilal, mana Bilal ni? Bilal sini, kalau ada orang komen, Bilal, suara tu bagi sedap lah. Kau sedap, kau jadi Bilal. Saya tak pandai. Bubuh tu. Kalau bodoh, jangan cakap banyak. Ada pergi komen orang tu, imam tak betul, Bilal tak kena. Untung dia azan. Serak-serak dia pun azan juga lah. Batuk-batuk pun dia azan. Walaupun sebutan tak betul, tak berapa betul lah. As-salatu khairum minan naum. Panjang naum kan. Orang pun dengar tidur. Tu orang lelap tak datang-datang. Tapi adalah dia azan tu. Kan? Tak apa tuan-tuan, tak penting. Yang penting kita baca Quran ni, kita baca tuan-tuan. Dah masuk isyak ke? Tuan-tuan jangan duduk diam. Isyak dah masuk beritahu. Dah masuk dah. Saya isyak je saya berhenti tuan. Kuliah saya memang isyak je saya berhenti. Tuan-tuan nak kata kejap ke lama ke lantak lah. Isyak je saya berhenti. Itu saya punya time.
Sebab siapa nak ngaji lama-lama lagi, panggil Ustaz lain lah, yang 1 jam setengah. Sebab saya tahu tuan-tuan punya lutut ni bukan tahan lama ya. Ni semua lutut dah season semua ni. Ini setengah jam je boleh tahan. Lepas setengah jam tak lagi dia urut. Urut lutut, urut buku, semua nak diurut kan. Tak apa yang duduk atas kursi tak apa lah. Ni yang duduk bawah ni. Jadi tak payah mengaji lama-lama, tak payah kuliah lama-lama. Isyak je berhenti, dah cukup. Lama-lama tuan-tuan. Saya tuan-tuan sembahyang pun tak lama, kuliah pun tak lama, wirid pun pendek. Mesti orang komplain saya macam-macam lah. Ustaz tu wirid pun malas. Tahlil pun 15 je. 15 tapi betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul sebut. Walaupun 15. Ini la apa benda? Malaikat sampai tak tahu apa yang kau sebut. La ilaha illallah, kau nak ke mana ni? Biarlah sikit. Tapi tuan rumah lah komen. Macam sikit sangat mana? Ayam habis kan? Ikan tak lauk habis 15. Mana macik dah. Itulah aku cakap, jangan kau suruh ustaz ni, kau suruh imam kita. Imam kita 300. Memang 300. Tapi malaikat kelang kabut mencatat apa benda yang disebut. Allah. Kawan pun terkejut sebelah ni pun. Kawan ni pun terkejut juga pun. Terkejut juga. Sampai malaikat pun terkejut juga. Apa hal kau? Tak payah. Buat bagi elok, bagi sempurna. Sikit tak apa kan? Tak apa. Tu saya kata macam zikir lah. Subhanallah. 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 3 ya. Cukup. Daripada sebelah yang sebelah lagi besok. Tak pun sebelah subuh, sebelah maghrib. Boleh dapat 1. Malaikat kata baru 1. Tadi subuh sekali sebelah. Ni maghrib pun sebelah pula. Boleh dapat 1. Jadi saya kata buat elok. Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Satu-satu. Ya nak laju-laju nak pergi mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa benda ni? Bunyi kepala kebal. Itu tuan. Cukup takat itulah, cukup. Lain kali kita sambung. Banyak lagi ciri-ciri orang beriman dalam Quran. Tunggulah. Ini pun sibuk tuan, sibuk tak tentu diarah tuan kan. Sibuk pasal jenazah lah, sibuk macam-macam lah tuan. Tadi buat hantar COVID satu. Hari raya itu pun sibuk kan, hantar jenazah kan. Lepas tu hari tu dah accident pula kan. Dah accident hancur kereta. Tuan-tuan tak tahu kan? Mana tuan-tuan tahu kan? 2 hari nak raya kereta kancing saya bawa tu total loss tuan-tuan. Kan saya kena 2 hari sebelum tu. Lepas tak sekira saya kena kat Kesah Highway. Kena ke Kesah Highway tu, kontainer langgar kereta saya tuan. Saya parking tepi, temperature naik, kontainer naik atas kereta tu. Lekat lah saya kat divider. Habis darah-darah ni. Saya telefon kawan, kau tolong bawa ambulans ambil aku Ustaz, accident. Okey Ustaz, dengan van jenazah saya dia bawa. Dah orang heran, meninggal lah katanya. Aku belum meninggal lagi, yang kau bawa van ni pasal. Dia kata bawa lah standby. Kurang ajar. Kan kawan kan, dia tahu kan. Hari tu selalu kau bawa jenazah, hari ni aku bawakan van jenazah. Dah orang pelik tengok ambulans, van jenazah belakang, berhenti dekat-dekat dah tu. Meninggal kau? Dah, ni standby. Bengok kan. Jadi tuan-tuan cukup takat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kalau jumpa lah free kan. Saya malam-malam Jumaat free lah tuan. Adalah free. Malam Jumaat ni macam takut tuan-tuan nak baca Yasin kan. Takut kerana tuan-tuan nak baca Yasin. Saya malam Jumaat, minggu ketiga, minggu keempat memang saya free. Sebab tapi surah masjid kan tak nak buat. Sebab dia kata ni baca Yasin Ustaz. Boleh je lepas baca Yasin kita buat kuliah. Tak ada masalah. Baca Yasin dulu, betul buat kuliah kan. Baca Yasin takkan sampai 1 jam. Yasin apa 1 jam? Kalau tahulah ya Yasin atas Yasin. Walam yang itu bukan 1 jam, 1 hari tak habis.
Cukup takat tu tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Macam biasalah kat luar tu barang-barang siapa nak minyak wangi Raudah ke, siapa nak Abdul Sauda. Lepas tu saya ada bawa pisau. Ustaz jual pisau. Nak korban ni? Kan? Dia ada dalam kereta tu pisau saya untuk korban lah, untuk korban. Tapi pisau saya canggih. Tapi tak banyak lah. Dia hari tu banyak saya dapat 100 bilah. Tapi tinggal ada 5 bilah aja. Sebab pisau tu bagus lah untuk korban. Itu sebab ada kawan bawa balik di luar negara, bawa balik benda tu. Saya jualkan. Harga dia 70 sebilah. Tapi bagus pisau tu. Pisau untuk ni lah, sangat bagus lah. Ada dalam kereta. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashyatan zakiran syaitanir rajim bil haqqi wa aqim taqwa. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ucapan Ustaz Osman.